ketua kelas baru saja beritahu aku, termasuk hari ini, bagi minggu ni saja dah 3 hari. Jika dicampur dengan minggu lepas dan minggu-minggu sebelumnya, dah berpuluh-puluh hari dia tak datang. Apa hal budak ni? Tak sihat ke? Demam ke? Tak mungkin setiap hari dia demam. Aku sebagai guru kelasnya mula membentak sendiri. Perasaan geram pun ada, perasaan marah apa tak lagi. Nak kena budak ni. Hari tu dia dah berjanji dengan aku akan datang ke sekolah seperti biasa. Hari ni buat hal pula. Degil budak tu. Jika ikutkan hati, mau dirotan saja. Biar dia serik dan tak berani ponteng lagi. Tapi itu hanya kataku. Bagi dirinya, ponteng itu perkara biasa. Janji tinggal janji. Dan sikapnya tetap tidak berubah. Tahu tak? Tahun ini dia akan menduduki UPSR. Suatu peperiksaan yang penting bagi menilai pencapaian pelajar semasa di sekolah rendah. Peperiksaan ini juga akan menentukan dia ke asrama penuh atau tidak. Ia juga bagi menentukan prestasi sekolah dan dilihat dalam peratus kelulusan yang ditetapkan. Jika peratus pencapaian sekolah rendah, pihak sekolah perlu membuat laporan kenapa pencapaian sekolah itu tidak mencapai tahap. Berpeluh-peluh guru besar menjawabnya. Aku tidak mahu si Haikal inilah sebagai salah seorang penyebabnya. Itu suatu hal yang menjadi peningnya kepala aku ni. Dia membaca pun merangkak-rangkak. Bahasa Malaysia merangkak-rangkak. Apatah lagi bahasa Inggeris. Itu tak termasuk bacaan Jawi dan Al-Quran lagi. Apabila guru agama suruh membaca, dia akan berdiam diri saja. Nak baca macam mana? Alif mungkin dikata batang kayu. Iqra' pun masih di buku 1. Itu pun dipaksa oleh ustazah. Masih tak dapat-dapat. Nak dapat macam mana jika asyik ponteng? Sekali datang, 4 kali tak datang. Jika dipaksa-paksa, kata ustazah, dia terus menangis dan langsung tak dibacanya. Ustazah pun pening kepala dengan budak ni. Budak-budak lain tak semacam itu. Budak-budak yang lain tu senang aja. Hari ni ajar, esok lusa sudah dapat. Aku datang bersama embun pagi dengan wajah yang berseri, berhimpun di pentas ini. Beginilah tiap hari, teman-teman pelbagai ragam mengejar mimpi semalam. Siapa kawan, siapa lawan, hidupkan injin hidupkan. Pentas ini ku cuba pandu dengan sebab
si matahari. Setinggi cita-citaku ini, pulang tersenyum sendiri, ragam di taman berhenti. Berbaktikan ke sekolah, hati-hati. Petang ini ada siang di sekolah. Berbaktikan ke sekolah, hujan simbang, hati marah, putus rantai, baju basah. Berbaktikan ke sekolah, hari-hari, hari-hari ke sekolah. Berbaktikan, berbaktikan ke sekolah, hati-hati. Sesekali tayar berjalan kaki. Hai, aku sangat-sangat mengeluh dengan Haikal ini. Berbagai-bagai anggapan terhadap dirinya telah bertapak dalam hati aku ni. Tak dapat tidur dibuatnya. Kenapalah budak ni? Nampaknya semakin kerap dia tak datang ke sekolah. Walaupun dia tak ada masalah dengan disiplin, tetapi asyik tak datang sekolah, itu pun suatu kesalahan. Dia boleh diberhentikan sekolah. Jika ini berlaku, nak buat apa dia kat rumah? Usia semuda itu, mana mampu dia nak bekerja? Aku tidak mahu Haikal sampai ke tahap itu, kerana fikirku sikapnya itu boleh diubah. Aku akan cuba lakukan. Aku tidak mahu masa hadapannya hancur dengan sikapnya yang berterusan begitu. Pagi yang seterusnya, situasi yang sama aku alami. Sebaik saja pelajar-pelajarku memberikan salam, ketua kelas terus melaporkan kepada aku akan kehadiran pada hari itu. Semua datang, kecuali Haikal, cikgu. Lapor ketua kelasku yang bernama Muhammad itu kepada aku. Aku tak bercakap banyak. Sebenarnya aku cuba menahan perasaan yang mula mendidih di dalam hati aku. Ini tak boleh jadi. Selepas masa pengajaran aku tamat, aku keluar dari kelasku. Aku ke bilik guru besar sebenarnya. Kebetulan dia berada di dalam biliknya ketika aku tiba. Ya cikgu, ada apa pagi ni? Nampak macam marah je. Suaranya kepada aku selepas dia menjawab salamku. Itulah guru besarku. Keadaannya tenang saja. Haikal buat hal lagi, cikgu. Aku cuba menerangkan keadaan yang berlaku di dalam kelasku. Tak datang lagi? Tanya guru besar kepada aku. Dia sendiri sudah dapat mengagak kerana sudah banyak kali aku berjumpa dengannya dan menceritakan hal Haikal ini kepadanya. Akhirnya dengan pertemuan itu kami telah mengambil suatu keputusan. Kami akan ke rumahnya saja. Selepas mendapatkan alamatnya daripada buku kedatangan, kami terus bertolak ke sana. Jauh juga rumah Haikal dengan sekolah. Sebaik saja kami tiba, kami disambut oleh seorang wanita yang berusia dalam 50-an. Sebaik saja kami dijemput dan masuk ke rumah, mata kami terpaku pada seorang lelaki yang terbaring di sudut ruang tamu. Ini Datuk Haikal. Dia lumpuh. Tak silap saya dah dekat 3 tahun. Terang wanita itu setelah beberapa soalan aku tanyakan. Aku dan guru besarku terdiam dengan penjelasan itu. Terasa kesedihan dan kesayuan mula membaluti perasaan kami. Kami berpandangan sesama sendiri, masing-masing keluh dan tak terucap dengan sepatah perkataan pun. Saya bekerja. Selepas masak dan uruskan suami saya ni, saya akan ke tempat kerja dalam 10 lebih. Nasiblah majikan saya faham dengan saya dan dia minta saya datang kerja pukul 10.
selepas saya uruskan suami saya itu. Dapatlah sikit-sikit hasil kerja saya tu. Jelas wanita itu kepada kami. Perasaan kesayuan meruntun hati tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Aku dapat bayangkan apalah sangat kerja yang dapat dilakukan dengan keadaan usianya begitu. Sepatutnya dia di rumah saja bagi menguruskan rumah tangga dan tidak perlu membuat kerja-kerja berat seperti itu lagi. Kalau tak kerja, siapa nak bantu kami? Anak-anak jauh. Ayah dan ibu Haikal pun dah lama menghilang. Tak tahu mereka di mana. Sambung wanita itu lagi sambil mengesat air matanya. Suaminya, Datuk Haikal itu cuma membisu. Ada beberapa ayat yang cuba dilafazkan. Namun aku dan guru besarku tidak dapat menangkap apa yang dicakapnya. Marilah mari oh kawan, kita semua bersama berbincang untuk masa depan. Soal pelajaran kita utamakan. Marilah mari kita rajin berusaha. Marilah mari oh kawan, kita renungkan betapa jauhnya kita ketinggalan. Mari menambah ilmu pelajaran. Marilah mari kita rajin berusaha. Jika tiada pelajaran, kita akan tertinggal sepanjang hayat, nanti menyesal. Kita mesti berusaha, jangan membuang masa, sanggup berkorban hingga berjaya. Marilah mari oh kawan, kita bersama. Mari mengubah taraf hidup kita. Menimba ilmu tiada habisnya. Marilah mari kita rajin berusaha. Kita mesti berusaha, jangan membuang masa, sanggup berkorban hingga berjaya. Jika kita berjaya, bangsa merasa bangga berkat kerajinan jadi teladan. Walaupun keadaannya begitu, kami cuba berbual-bual dengannya dan berharap dia faham apa yang kami bualkan. Oh ya, Haikal. Mana Haikal? Wajahnya tidak kelihatan. Di manakah dia? Sebenarnya dia berada di dalam rumah ketika itu. Sebaik saja kami tiba tadi, dia terus bersembunyi di bahagian dapur. Takut dan malu katanya. Itulah yang dijelaskan oleh neneknya kepada kami. Neneknya terus memanggil Haikal dan dia datang serta duduk bertentangan dengan kami. Dah makan? Tenggu besarku. Haikal menggeleng-gelengkan kepalanya. Tersentak juga dengan jawapannya itu. Dah hampir 10 pagi, masih tak bersarapan. Kenapa tak ke sekolah hari ini? Sambung guru besarku lagi. Haikal lama mendiamkan diri dan kemudiannya dia menjawab. Haikal kena jaga Datuk.
Datuk tak ada orang jaga bila nenek pergi kerja. Kalau nenek kata Haikal boleh pergi sekolah, barulah Haikal pergi. Jika tak, Haikal kena jaga Datuk sampai nenek balik kerja. Terang Haikal kepada aku dan guru besarku. Terkejut aku dengan jawapannya. Kenapakah sebelum ini Haikal tidak pernah bercerita hal yang sebenarnya kepada aku, walaupun aku mendesaknya beberapa kali ketika di sekolah. Rupa-rupanya dia berahsia selama ini. Mungkin dia malu atau segan dengan nasib yang menimpanya itu. Keesokannya, guru besar mengadakan pertemuan antara aku dan ahli jawatankuasa bantuan sekolah yang diketuai oleh penolong kanan hal ehwal murid. Di dalam mesyuarat itu, kami telah memutuskan untuk memberi bantuan yang sepatutnya kepada Haikal. Dia diberikan makanan percuma setiap hari. Pihak sekolah juga dengan bantuan Persatuan Ibu Bapa dan guru-guru telah memberi sebuah basikal untuk Haikal supaya dia mudah berulang-alik ke sekolah. Alhamdulillah, sejak dari tarikh itu, kehadirannya ke sekolah semakin baik. Walaupun tidak sepenuhnya. Seperkara yang membelenggu fikiran kami adalah datuknya. Adakah orang lain yang bakal menggantikan Haikal untuk menjaga datuknya selepas neneknya pergi kerja? Jika ini dapat dilakukan, aku yakin kehadiran Haikal ke sekolah mungkin dapat dicapai 100%. Senang, riang, hari yang ku nantikan, bersambut hai pagi yang cerah. Matahari pun bersinar terang, menemaniku pergi sekolah. Senang, riang, hari yang ku mimpikan, jumpa lagi kawanku semua. Selamat pagi, guruku tersayang, bersiap mengejar cita-cita.
begitu ramai saudara mara Siti yang datang. Dan kebanyakannya semua wajah-wajah mereka aku langsung tak pernah jumpa. Hati kecil aku mula berbisik. Di manalah muka buruk ni nak aku sembunyikan? Aku macam serba tak kena. Aku rasa walau ke mana aku pergi, macam ada mata-mata yang memandang. Aku berlindung di balik tubuh Nan yang sedang asyik mengacau bubur durian. Aku nak cari peluang. Peluang itu aku jumpa. Terus mula aku bersuara. Nan, aku rasa aku nak balik awal. Okeylah, dalam setengah jam lagi kita balik ya. Aku macam mengarah pada Nan. Kontak semua ya. Macam kehairanan yang amat sangat. Nan pula menjual aku. Hai Wan Ali, mengapa ni? Semalam kamu yang beria-ria sangat. Macam tak sempat hari nak siang. Kebetulan masa tu Kak Siti melintas depan kumpulan aku. Aku pun bisiklah padanya. Kak, saya minta maaf ya. Saya dengan kawan-kawan ada hal sikit. Kami kena balik awal. Sebelum pukul 1, kami kena ada ke pejabat daerah Kuala Kangsar. Ada keperluan. Berita aku nak balik awal macam kilat sampai ke telinga Siti. Laju dia datang pada kami. Abang Wan, kenapa nak balik cepat? Siti bertanya. Ada apa-apa yang tak kena ke? Tak ada apa-apa Siti. Kami ada hal sikit di Kuala Kangsar. Sebelum pukul 1 tengah hari, nasi pun belum masak. Abang Wan dan kawan-kawan nak makan apa? Siti berbicara lagi. Tak apa. Kami bukan lapar pun. Dah banyak kuih-muih kami makan. Kami dah kenyang ni. Sebaik Nan, Osman dan Sudin beredar diri, aku ikut mereka dari belakang menuju jalan raya. Siti juga ikuti kami. Aku dah mula nampak air mata Siti bergelendang di kelopaknya. Siti tanya aku, Abang Wan, Siti agak-agak mesti ada yang tak kena. Atau ada yang Abang Wan tak suka. Sampaikan Abang Wan nak balik cepat. Makan pun tak sempat. Air mata Siti mula turun ke pipi. Aku pun bersuara. Siti, sebenarnya kami ada hal. Kalau tak, kami tak akan balik cepat. Aku pun hulurkan tangan. Siti, saya mohon maaf. Jangan terasa hati ya. Tak ada apa-apanya. InsyaAllah, jika diizinkan, esok lusa kita jumpa lagi. Abang Wan, jangan lupakan Siti.
Dalam perjalanan balik, mula dari dalam bas lagi, Nan dah sumbu aku. Aku heranlah kamu ni Wan Ali, Nan berkata. Sebelum pergi, nak pergi sangat-sangat. Bila dah sampai, nak balik cepat pula. Kesian Siti, apa kata hatinya. Aku mula bersuara. Nan, aku rasa kalau kamu berada di tempat aku pada masa ni, mungkin kamu pun akan mengambil jalan semacam mana yang aku buat hari ini. Biarlah di awal-awal ni aku tak mainkan hati dan perasaan Siti. Aku amat rasa takut. Aku takut kalau hati Siti terpaut kuat pada aku. Minta-mintalah pada Allah, jangan jadi begitu. Nan, kamu nampak tak? Aku mula menyoal Nan, macam mana keadaan hidup Siti. Tengoklah dari hartanya, pandang pada keluarganya. Lihat betul-betul keindahan rumahnya. Bagi aku dengan Siti umpama langit dan bumi, atau umpama pipit dengan gang. Mak aku selalu ingatkan aku. Selalu dia berkata, nak buat baju, ukur di badan sendiri. Dan pula bersuara, aku ingatkan hati aku je yang mengada-ngada. Rupa-rupanya kamu pun sama. Memang aku akui sangat-sangat, kata Nan. Siti Zawiyah umpama puteri kayangan, bukan untuk kita. Hari itu sebelum hari petang, aku dah sampai rumah. Aku nampak mak aku keheranan. Mak aku terus bersuara, Wan Ali, kenapa dan apa dah jadi? Mengapa kamu balik cepat? Tak jadi ke acara nak buat lempuk di rumah Siti? Aku jadi sebersalah. Apa aku nak cakap pada mak? Mak, acara nak buat lempuk tu jadi, aku berkata. Tapi badan saya ni kurang sihat. Saya ajak Nan dan kawan-kawan balik awal. Masa kami balik, lempuk tu belum masak lagi. Nasi untuk makan tengah hari pun masih atas tungku. Aku beritahu mak perkara sebenar. Mak aku geleng kepala. Sambil laju dia bersuara, Wan Ali, Wan Ali. Selepas dari hari itu, aku tak tahu apa jadi pada Siti. Bagaimana sudahnya acara di rumahnya. Seminggu kemudian, aku terima surat dari Siti. Dari apa yang ditulis dalam surat tu, Siti mengucapkan terima kasih kerana aku dengan kawan-kawan sudi datang berkunjung di rumahnya. Dia bertanya, Abang Wan marah Siti ke? Sampaikan dalam keadaan tergesa-gesa nak balik? Ataupun Abang Wan merasa malu pada ahli keluarga Siti? Apalah Abang Wan ni tak seperti langsung. Abang Wan tahu tak, air mata Siti langsung tak mau berhenti. Amat-amat laju turunnya. Puas Siti cuba tenangkan hati dan perasaan. Macam-macam Siti buat, tapi dia nak keluar juga. 3 hari 3 malam Siti kurung dalam bilik. Susah payah mak dengan kakak pujuk Siti. Kakak tarik telinga Siti sambil berkata, orang tu balik cepat pun nangis. Tak malu, poyo. Di akhir suratnya Siti berkata, Abang Wan, jangan buat macam tu lagi ya. Salam manis dari Siti untuk Abang Wan. Sesaat masa berlalu, setahun rasa ku tunggu, resahnya hati yang rindu. Melendang air mataku, tekanan kasih yang jauh. Bilakah kita bertemu? Hatiku merintih. Betapa aku derita, hidupku kian dilanda rindu
Bersusah payah, akhirnya Siti dengan kakaknya sampai juga ke rumah aku. Aku mempersilakan mereka masuk ke rumah aku. Aku berkata, Siti, kakak, rumah saya buruk, tak macam rumah kakak. Kalau sudi, silakan masuk. Sebaik duduk di tikar mengkuang, kakak Siti mula bersuara. Mak dengan ayah kirim salam pada Cik Wan. Ini kirimannya. Minta kami sampaikan. Masa Cik Wan balik, lempuk ni belum masak. Takut-takut Cik Wan tak merasa. Kepunan pula. Aku nampak Siti menjeling tajam pada aku. Terus dia bersuara. Abang Wan, Siti dengan kakak datang nak minta maaf. Sama ada sengaja ataupun tak sengaja. Kod-kod di rumah kami hari itu ada yang menyinggung hati dan perasaan Abang Wan. Sampaikan tak sempat nak makan. Abang Wan dah nak balik. Macam merajuk aja nampaknya. Apa-apa sekalipun, Siti minta sangat-sangat moga hubungan kita terus macam biasa. Kekal utuh, dan Siti minta juga semua surat-surat Siti, Abang Wan mesti balas. Janji ya Abang Wan? Sebaik Siti dan kakaknya balik setelah berada di rumahku kira-kira 3 jam, laju mak aku datang dekat aku. Dan dia terus bersuara. Wan Ali, aku rasa Siti tu baik orangnya. Aku baru sekali jumpa dengan dia, tapi aku dapat rasakan aku suka padanya. Aku kata pada mak aku, Siti tu puteri kayangan. Mana mungkin saya tak mampu memilikinya. Mak, inilah agak-agaknya yang orang tua selalu kata, macam memberi ingat pada anak cucu. Sayang-sayang buah kepayang. Nak ditelan mabuk, nak dibuang sayang. Saya pun ada rasa sayang pada Siti. Tapi sumpah, saya memang tak sanggup, tak mampu. Siti tu anak orang kaya. Rumahnya macam istana. Harta benda melimpah ruah, tidak terkira. Orang macam kita ni mungkin tak dipandang sebelah mata pun. Aku dengan mak sama-sama membisu. Akhirnya mak aku berkata, ikut suka hati kamu lah Wan Ali. Kamu yang cari hal. Dalam suasana dan keadaan yang tidak keruan, aku rasa macam dunia ini bukan milik aku. Sentimen perasaan dalam sanubari aku macam bertanya, mengapa Tuhan jadikan manusia berbeza-beza? Sejak dari hari itu, aku membisu 1000 bahasa. Semua surat-surat dari Siti, aku tak jawab pun. Bukan aku sengaja tak nak balas suratnya. Tapi setiap kali aku nak tulis surat untuknya, baru saja pen aku capai, aku rasa macam jari aku kaku. Otak fikiran aku beku. Nampak sangat hati dan emosi aku dah mula dingin pada Siti. Bukan aku benci. Tak apalah, aku akan cuba cari ubat dan penawarnya, walaupun ke dasar lautan Hindi. Moga-moga hubungan penuh ikhlas aku dengan Siti terus dirahmati. Amin ya rabbal alamin. Dia umpama merak kayangan, rupanya cantik, warna kilauan. Sehelai bulu laksana belian, sigap dan gayanya membikin hati tertawan. Beta umpama gagak di rimba, tak sepadan, tak sebaya. Ingin masuk ke syurga, bertemu jelita, menyampaikan hasrat rindu kepadanya.
sampaikan hasrat rindu kepadanya.